Halo, selamat kembali lagi dalam kelas Bahasa Rumus edisi 1. Topik kita pada hari ini ialah penjodoh bilangan ataupun collective nouns yang digunakan dalam bahasa rumus. Dalam bahasa rumus, kita tidak mempunyai perkataan khas untuk penjodoh bilangan. Oleh itu, sukatan bagi sesuatu adalah mengikut konteks tertentu. Sekiranya ianya beras, kita akan menggunakan sukatan mengikut konteks beras, seperti supa, puut, karung, bandu, hanggum, linsau, ataupun lingkut. Dan apa saja yang berkaitan dengan beras, ianya dijadikan salah satu daripada perkataan untuk melengkapi penjodoh bilangan dalam bahasa rumus. Inilah yang kita panggil sebagai rumus collective noun. Untuk melengkapkan penjodoh bilangan ini, ianya didahului dengan jumlah, jenis, dan subjek. Sebagai contoh, 1 ekor ayam, iso nenan manuk. Apakah penjodoh bilangan bagi hal-hal yang berikut? 2 ekor ayam, 2 biji tembikai, duvo nenan manuk, duvo nenan budui. Bagi bahasa rumus, ayam dan tembikai adalah dua hal yang mempunyai jasad dan fisikal yang tertentu. Jadi, ianya disebut sebagai inan. Bagaimana pula dengan orang? Orang disebut sebagai ulun, jadi kita boleh menggunakan iso ot ulun atau song ulun no. Bagi kiraan 1, biasanya bahasa rumus menggunakan iso atau kiraan sekaligus ataupun bundle dengan menggunakan collective prefix. Song kilo fagas, sang karung parai. Song itu disebut sebagai collective prefix. Ianya tidak mempunyai undang-undang penggunaan seperti bahasa Melayu. Bagi bahasa Melayu, 1 ekor digunakan untuk haiwan yang besar seperti kuda dan gajah. Seekor digunakan untuk haiwan yang lebih kecil seperti ayam dan kucing. Bagi bahasa rumus, isonenan ataupun songinan boleh dipakai kepada apa saja jenis subjek, tidak kira sama ada ianya besar ataupun kecil. Selain song, kita juga ada sang. Sang boleh ditemui dalam penjodoh bilangan seperti sang batang, sang kazu, sang barazit, sang kampung, ataupun sang vadai. Coba gunakan collective prefix song dan sang ke ayat yang berikut. Kami satu rukun tetangga. Yokoi diti sang sonip, yokoi diti song sonip. Mana satukah yang betul? Yokoi diti song sonip. Ini yang betul. Bagaimana mengetahui penggunaan song dan sang dengan jelas dan tepat? Song digunakan semasa kata awal yang kita sebut mempunyai sebutan huruf vokal yang hampir sama. Song so, ada o dan o. Bagi sang pula sama. Sang ba, ada a dan a. Song ulun, yaitu o dan u mempunyai sebutan bunyi vokal yang hampir sama. Sang karung, sang ka, yaitu e dan e. Itulah keunikan penjodoh bilangan dalam bahasa rumus. Ianya mengikut konteks dan mengikut sebutan asal yang kita gunakan di dalam collective prefix. Kopi mod vago situdukan minggu korekot silokupo. Bye bye.